forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam terhadap kenyataan Lee Kit Siang yang berkata Anwar boleh bertahan sampai 5 tahun adalah 70% dan kenyataan Datuk Lokman Adam merespon bahawa ada ada 15 MP mau meletak jawatan pada PRN nanti. Mari kita dengar dan akhirnya kita akan respon macam biasa. Daripada veteran DAP tu, Lim Kit Siang mengeluarkan dia punya kenyataan lah. UMNO adalah penentu sama ada Anwar kekal sebagai Perdana Menteri atau tidak. So dia ada bagilah persentage. Contohnya 70%, 90% kemungkinan Anwar bertahan sebagai Perdana Menteri dalam sampai habis penggal, 80% dalam 3 tahun, 70% 5 tahun. Contohlah 90%. Tentulah dia ada bagi dia punya persentage tu. Okay. Maksudnya UMNO ni sama ada UMNO ni boleh membawa dasar atau memperbaiki polisi, boleh membantu tak PMX? Dia sebenarnya jatuh bangun kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bergantung kepada semua pihak. Sudah pasti UMNO sebagai parti yang nombor 2 terbesar di dalam kerajaan perpaduan ini juga memainkan peranan yang sangat signifikan. Kalau misalnya UMNO tarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar masih kekal. Tetapi jangan lupa, bila kita UMNO memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar pada ketika itu ngam-ngam 112. Dengan bantuan daripada pemimpin-pemimpin UMNO, masuklah Datuk Seri Najib juga, kita dapat meyakinkan kawan-kawan kita seperti GPS untuk bersama dengan kapal besar ni. Jadi sebenarnya semua orang penting. Semua orang penting. Bukan hanya UMNO kena ikut rentak PM10 ni. Semua parti politik kena ikut rentak PM10. Dan dalam masa yang sama, PM10 juga kena jaga kepentingan semua parti-parti politik ni. Itu sebab saya beritahu, membentuk kerajaan secara pakatan musuh-musuh politik ni adalah satu perkara yang sangat sukar. Dulu lagi saya dah cakap. Itu sebab saya tak setuju bila kita nak kerjasama dengan bersatu. Akhirnya kita tengok apa jadi pada kita bila kita kerjasama dengan bersatu. Namun, kita tak pernah ada sejarah bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bagi peluang. Saya yakin beliau pun belajar melalui kesilapan Mahathir, belajar melalui kesilapan Muhyiddin. Beliau akan cuba elak daripada melakukan kesilapan yang sama. Kalau dulu Muhyiddin tidak menghormati UMNO, Muhyiddin tikam UMNO, Muhyiddin bully UMNO, Muhyiddin nak penjarakan pemimpin UMNO. Saya yakin Datuk Seri Anwar tahu kalau dia mengulangi apa yang dilakukan oleh Muhyiddin, apa yang dilakukan oleh Mahathir, ya akhirnya yang akan rugi dia juga. Yang akan rugi parti dia juga. Dan setakat ni alhamdulillah saya tengok pemimpin di dalam BN baik, dalam PH baik, mereka cuba jaga perasaan satu sama lain. Sejauh mana ianya boleh bertahan, ianya terserah kepada masing-masing. Saya yakin PH ada pengalaman hilang jawatan selepas 22 bulan memerintah. Mereka pun takkan nak kehilangan kuasa selepas 22 bulan memerintah kali ni. Atau lebih pendek daripada tu. Sama juga dengan Barisan Nasional. Mereka juga ada pengalaman menjadi pembangkang. Cukup lama. Tetapi kita juga pernah ada pengalaman duduk di dalam kerajaan, tapi kita ditindas. Akhirnya kita tarik sokongan daripada kerajaan Muhyiddin. Kita ada pengalaman jadi pembangkang juga. Maknanya, we can survive even though we are opposition. Dan prestasi terbaik kita ialah bila kita menjadi pembangkang. Kita menang 7 pilihan raya dengan cukup baik
Dan kita dapat solid sokongan khususnya orang Melayu pada ketika itu. Jadi saya nampak bukan hanya UMNO saja. Semua orang kena saling menghormati satu sama lain, kena belajar untuk assimilate ataupun belajar untuk asimilisasi. Asimilisasi. Lebih kurang lah tu. Belajar untuk blend dengan semua pihak dan memahami semua pihak, insya-Allah. Kabar angin tuan-tuan. Kabar angin yang mengatakan, sebelum ni kita dengar apa yang keluar daripada mulut sahabat-sahabat daripada PAS, sahabat-sahabat daripada Bersatu yang mengatakan bahawa selepas pilihan raya ini, kita tengok Haji Hadi mengatakan, begitu juga dengan Sanusi mengatakan bahawa selepas hari raya ini akan berlakunya perubahan drastik di mana kerajaan akan beralih arah kononnya tuan-tuan. Ini apa maklumat yang kita dapat sebelum ini. Hari ini saudara yang bertiup kencang ialah kabar angin yang mengatakan ada 15 orang ahli parlimen. 15 orang ahli parlimen ni. Tuduhan yang dilemparkan ialah 15 orang ahli parlimen ini ialah ahli parlimen daripada Barisan Nasional, tuan-tuan. Mereka mengatakan bahawa mereka akan melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil serentak dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang dijangka pembubarannya akan berlaku sekitar penghujung bulan 6. Mungkin pilihan raya sama ada penghujung bulan 7 atau awal bulan 8, tuan-tuan. Sejauh mana benda ni betul? Saudara, ada beberapa persoalan yang perlu tuan-tuan faham. Pertama sekali, sekiranya 15 orang ahli parlimen ini dia marah macam mana pun, dia tak puas hati macam mana pun sebab dengar-dengar kabar, kononnya mereka ni tak puas hati dengan Perdana Menteri. Mungkinlah kerana tak dapat ni. Kita tak tahulah sama ada apa yang diperkatakan ini benar ataupun tidak. Tetapi kalau ikut logik akal je saudara, disebabkan merekanya semua telah pun menandatangani aku janji, tuan-tuan, maka sekiranya mereka melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen ataupun mereka melompat parti menyertai Bersatu, saudara, secara automatik tuan-tuan, kerusi mereka itu perlu diadakan pilihan raya kecil. Namun saudara, kesemua 15 orang ini tidak akan boleh bertanding dalam pilihan raya kecil tersebut. Jadi saya sendiri secara peribadi saya tak nampak bahawa kabar angin ini betul. Kenapa saya kata saya tak nampak? Kerana kabar angin ini betul, kerana sudah pastilah tuan-tuan, sudah pastilah hari ini 15 orang yang diperkatakan kononnya, ini bukan cerita betul, nak melepaskan jawatan ataupun nak membenarkan laluan diberikan sebagai untuk diadakan pilihan raya kecil. Mereka ni akan kekal satu penggal sebagai ahli parlimen sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim membubarkan parlimen untuk pilihan raya umum yang ke-16. Jadi apa gunanya mereka nak mengusungkan meletak jawatan ataupun berpindah parti yang akhirnya menyebabkan kursi mereka hilang. Dan kena tahu, mereka tak boleh bertanding sekiranya berlaku pilihan raya kecil. Kecuali, tuan-tuan, kecuali kalau mereka ditawarkan habuan yang luar biasa. Tuan-tuan pun tahu, hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin mengelupur, itu kita dah tahu. Haji Hadi mengelupur,
kita pun dah tahu. Tetapi orang yang duit banyak, yang memang tak nak masuk mahkamah, tak nak masuk penjara. Siapa dia tuan-tuan? Hari ini yang turut mengelupur saudara ialah Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin. Tun-tun ni saudara yang paling mengelupur di kalangan semua bakal-bakal kluster mahkamah ni. Mereka ni lah yang paling panik tak tentu pasal. Jadi tuan-tuan, walaupun pada hakikat dan realitinya seorang ahli parlimen yang belum hilang akal, dia tidak akan mengambil sesuatu tindakan yang menyebabkan dia hilang kursi tu untuk tempoh 5 tahun. Tetapi tak mustahil tuan-tuan. Ini kita fikir di luar kotak. Sekiranya ganjaran yang diberikan untuk seseorang itu berpindah parti ataupun melepaskan, mengosongkan jawatan ahli parlimennya. Kalaulah ganjaran itu luar biasa banyaknya tuan-tuan, tak mustahil benda ini boleh berlaku. Siapa pun saudara, bila ditawarkan dengan duit ini, sebahagian besar daripada mereka mungkin akan goyang. Jadi, saudara, mereka juga perlu ingat, sekiranya mereka mengambil langkah ini, tuan-tuan, membiarkan kerajaan persekutuan sekali lagi berada dalam keadaan terumbang-ambing, tidak stabil, yang akhirnya akan merugikan rakyat, tuan-tuan. Saya yakin, tuan-tuan, ianya mestilah atas sogokan pihak tertentu. Dan saya yakin bila ini berlaku, laju je SPRM akan datang untuk menyelamatkan keadaan. Mungkinlah tak ada transaction masuk dalam akaun macam mana, seperti mana yang Bersatu buat sebelum ni. Dia orang ni belajar melalui kesilapan yang lepas. Betul tak? Mungkin transaction diberikan dalam bentuk wang tunai. Namun tak apa, kita tengok siapa lebih cekap, tuan-tuan. Saya yakin pihak berkuasa pun memantau mereka ni. SPRM pun memantau mereka-mereka ni, termasuklah ahli-ahli parlimen kita, tak kira lah daripada parti mana. Saya tak sebut parti mana, tuan-tuan. Saya yakin, saudara, saya yakin bahawa ini kali kalau ada orang lagi yang sanggup menerima habuan untuk menukar parti, SPRM akan masuk siasat dengan setulus-tulusnya, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi itu. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Kita memberharaplah PM Act kita, Anwar Ibrahim dapat bertahan sampai 5 tahun. Dan untuk bertahan 5 tahun, kerajaan perpaduan ni, PKR, UMNO dan semualah, GPS, JRS semua ni kena bersatu hati lah, tak boleh bergaduh lah. So, tak boleh menyerang antara satu sama lain lah. So kita nampak 2-3 hari ni kerana Hassan Karim tu dia selalu juga keluar nyataan menyerang UMNO tu tak baik lah untuk kerajaan perpaduan ni. Ini boleh menyebabkan bergaduh lah kan. So untuk ni semua PKR ke siapa ke UMNO, jangan serang tu sama lain lah. Nanti PN akan ambil kesempatan. Dan untuk yang dia orang cakap ada yang boleh MP nak letak jawatan saja, tak mungkin lah. Dia orang pun takkan nak hilang jawatan kot. Kalau dia orang letak jawatan, dia orang terus tak boleh bertanding. So itu mungkin tak akan berlaku lah kan. Tak tahu, tapi kita tak tahulah politik ni macam-macam boleh jadi. Okey, mari kita terus bagi sokongan kepada kerajaan perpaduan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like.